Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Nama kitab kita ni Mu'tamad, Fiqh Mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita belajar ni Fiqh Mazhab Syafi'i, kita tengok apa yang kita belajar dengan apa yang kita buat serupa ke tidak. Kalau tak serupa, maka tinggalkan yang dibuat, balik kepada kitab, insya-Allah. Al-Faslus Sadis, Ahkam Mutafarriqah fil Janaiz. Fasal yang keenam, beberapa hukum yang berkaitan dengan jenazah. Ahkam mutafarriqah maknanya hukum dia tulis ini terpisah-pisah. Tidak terpisah, makna hukum yang yang pelbagai. Kalau kita kata boleh juga. Dalam yang berkaitan dengan jenazah. Wa tata'allaqu bil janaizi ba'dul ahkam al mutafarriqah. Berkait dengan hukum jenazah ini ada beberapa perkara yang patut kita bincangkan. Ahammuha, terutamanya yang pentingnya. Ahammuha maknanya yang pentingnya. Banyak lagi kalau nak kira, tapi kita ambil yang penting-penting. Dan insya-Allah letak nombor. Kita letak nombor 1. Jadi kalau mungkin kita sepak malam ni 10 perkara ke berapa, tak kira. Yang pertama letak nombor na'yul mayyit wal i'lamu bimautihi, iaitu mengumumkan kematian. Bila ada orang mati, kita kena umum ke tidak? Itu dia panggil perbahasan para ulama. Wal i'lamu bimautihi, dan memberitahu kematiannya kepada masyarakat. Boleh ke tak boleh kita bagi tahu? Dalam kitab ni kata yukrahu, makruh. Sebab satulah terjemahan makruh ni dia ada kata makruh betul, ada makruh dia panggil makruh tahrim. Makruh maknanya memberitahu, mengiklankan kematian dengan cara jahiliyah. Kalau cara jahiliyah bukan makruh biasa tu. Dia panggil makruh tahrim, perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang tidak baik, tulis itu. Iaitulah mengiklankan kematian dengan cara jahiliyah adalah suatu perkara yang tidak baik. Apa dia tu? Bagaimana iklan jahiliyah? Tanda pelajar-pelajar. Iklan jahiliyah ni macam ni dia punya cara. Tengok dalam kitab kita ni. Dengan cara menyebut-nyebut kebanggaan, pengaruh dan kedudukannya di dalam masyarakat. Jadi dia gini. Orang Arab ni dulu bila berlaku kematian, dia akan naik, ada orang yang akan naik kenderaan, naik kuda ke, kan? Naik kuda ke, naik apa-apa kenderaan lah. Dia pusing kampung, duduk menyebut tentang kebaikan-kebaikan yang telah dibuat oleh si fulan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, fulan bin fulan telah meninggal. Maka dengan ini dimaklumkan kita kehilangan suatu sebut kita hilang tempat bergantung lah, kita hilang tempat orang yang bantu kita kehilangan. Jadi ini semua dipanggil iklan secara jahiliyah. Iklan cara jahiliyah iaitulah pergi iklan, duk pusing kampung dengan cara menyebut-nyebut kebaikan, kebanggaan yang dimiliki ataupun dibuat-buat.
Nah, boleh jadi orang ni orang kaya. Jadi para iklan pun kuat sikit dia punya cara iklan tu. Barulah keluarga si mati ni bagi dia punya projek besar. Maka itu dia panggil iklan jahiliah. Tak boleh buat. Baik, yang boleh macam mana? Tengok kitab. Wa yustahabbu al-i'lam bin nida. Dan sunat memberitahu kematiannya, kita beritahu kepada keluarga orang ni. Saudara-saudara semua, fulan bin fulan meninggal. Insya-Allah kita akan solat jenazah dia pukul 2 ataupun selepas solat Zuhur nanti. Selepas solat Asar pukul 10 pagi. Yang penting itu digalakkan. Sebab apa? Bila kita bagi tahu untuk menyeru, memanggil orang melakukan solat. Kalau boleh dekat, pakat mari sembahyang. Yang jauh mendoakan. Yang jauh boleh doa. Hak dekat boleh doa juga, tapi hak jauh boleh doa lagi. 2 kali boleh. Dan juga at-tarahum alaih. Apa makna tarahum? Iaitulah kita harap Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia. Kan kita kata Allah yarham, rahimahullah, itu makna tarahum. Jadi tujuan kita beritahu orang ni supaya orang doakan dia, supaya orang bagi minta rahmat, minta keampunan untuk dia. Maka itu boleh. Manakah dalil dibolehkan? Tanda. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a an-najashi fil yaumil ladzi mata fihi. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kemangkatan Raja Najasyi, Raja Habasyah, pada hari kemangkatannya, hari kematian dia. Dia mati di Habasyah, hari yang sama Nabi iklan di Madinah. Itu mukjizat. Waktu tu tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp, tak ada maklumat, tak ada telefon, tapi wahyu datang. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat solat. Nabi kita panggil orang berkumpul, Nabi kita pergi solat bersama-sama dengan mereka. Tulis. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan telah kita bincang panjang dalam bab solat jenazah ghaib. Kena ingatlah. Dalam bab jenazah ghaib. Dan tidak mengapa memberitahu kematiannya kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kita beritahu tak ada. Dan juga dengan niat untuk mengumumkan kematiannya kepada orang yang tidak mengetahui. Mana orang tak tahu dia mati, kita iklan. Maka dia tidak dilarang. Lam yukrah, mana tidak dilarang. Dan jika memberitahu itu untuk meramaikan orang yang mensolatkannya, maka itu adalah digalakkan. Bolehlah kita bagi tahu, digalakkan. Jadi hari ini, tanda ni para pelajar sekalian, zaman kita hari ini orang iklan di mana? Iklan di Facebook contohnya, kan? Dalam grup-grup WhatsApp itu tidak menjadi masalah. Sekadar memberitahu. Kita letak di Facebook contohnya, fulan bin fulan telah meninggal dunia pada jam 2 tengah hari. Jenazahnya akan disolatkan pada selepas maghrib malam ini. Jadi orang pakat mari. Hak jauh-jauh pula boleh tolong doa-doakan. Kita kena doakan kepada orang yang mati. Jangan pula pakat duk like di Facebook je. Ini kita bimbang hari ni. Bimbang tak bimbang kita? Bimbang, takutnya jadi budaya. Apa budaya? Pakat duk tulis di Facebook ya, innalillahi wa inna ilaihi, ambil gambar Al-Fatihah duk tepek situ. Kita kata bukan itu cara. Adapun iklan yang dibuat oleh sebahagian orang, tanda ini iklan yang tidak baik. Ni ada setengah orang ni dia beli satu muka surat khabar. Kalau di Arab lah, dia tulis siap dengan ayat Quran. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, telah meninggal fulan bin fulan. Kata di para ulama, ini tidak boleh. Sebab apa? Dia bukan nak panggil orang solat jenazah, dia nak bangga-bangga. Satu page surat khabar telah mengiklankan. Orang lain pula iklan beli surat khabar pula beribu-ribu bayar, semata-mata kerana nak mengiklankan kematian fulan. Kita kata itu tidak sunnah. Bahkan ini satu pembaziran. Dan ayat Quran tadi menunjukkan bahawa orang ni fadkhuli fi jannati, ahli syurga dia ni. Jadi kata ulama, tidak boleh tulis demikian, li'anna hadza fi tazkiyatul lil mayyit, seolah-olah kita telah memberi satu jaminan kepada si mati bahawa dia ahli syurga. Ini tidak dibenarkan. Maka para jemaah sekalian, jangan buat. Kita tulis sekadar iklan, memaklumkan. Orang yang tak tahu dia boleh tahu, orang yang duduk jauh boleh tak boleh datang solat jenazah, boleh doakan. Maka itu di antara peraturan yang kita kena buat. Di antara peraturan yang kita buat. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengiklankan kematian An-Najasyi, dan juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi memberitahu kematian Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah dalam peperangan Mu'tah. Di Iraq, di Jordan. Mati di sana syahid, Nabi kita iklan di Madinah. Maka itu Imam Nawawi kata, hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa memberitahu kematian tidaklah dilarang. Sekadar nak beritahu kepada orang untuk kumpul orang mari solat, alhamdulillah. Tetapi yang dilarangnya berbangga-bangga ataupun beli page iklan yang maha-maha, kerana itu terdapat pembaziran. Jangan duduk buatlah. Baik. Bila kita dengar kematian, apa yang patut kita buat? Letak nombor 2. Yang kedua, tulis adab menerima berita kematian. Bila kita dengar berita kematian, kita pun tulis Al-Fatihah ke apa? Tulis pelajar. Kita dalam kitab kita, Perisai Muslim sudah ada. Tulis pelajar. Apabila kita dengar ada orang meninggal, maka kita kena kata, ikut belakang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada orang baca Allahumma ajurni, ada kata Allahumma ajirni. Itu boleh. Maka itu di antara doa yang kita kena ingat. Bila dengar kematian, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita doakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu di antara sunnah. Jangan duduk tulis macam-macam lah, kan? Duduk typek gambar tu, gambar ni lah. Kita letak apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah. Apa lagi yang kita nak? Jadi kita boleh doakan kepada, kalau kita tak doa pun tak apa, Allahumma ufillahu warhamhu, boleh. Itu doa kepada si mati. Tapi jangan tulis saja, kena doa, kena baca. Ni ada setengah orang ni pasal jenis copy paste, dia panggil CMP. Ambil gambar, typek situ, tak tahu baca ke tidak lah. Ini di antara adab yang kita kena buat. Dia panggil istirja. Sunnahnya Nabi kita ajar istirja. Bila dengar kematian, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jangan sekali-kali mendoakan benda yang tidak baik lah. Jangan sekali-kali mendoakan perkara yang tidak baik kepada diri sendiri ataupun kepada siapa saja. Jangan doa. Ni ada setengah orang ni dia tak reti dah. Pakak duduk kata macam-macam, maka itu dia panggil doa. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada kita
mendoakan perkara yang tidak baik di saat kematian. Baik. Itu yang kedua, adab menerima berita kematian. Kemudian yang ketiga, tanda. Yang ketiga, bila kita pergi ziarah mayat. Tadi kita dengar berita, kan? Kita dengar berita kematian. Kita pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kamu ni kita doakan. Hak ni kita pergi ziarah orang mati. Pernah tak pergi ziarah orang mati? Macam mana cara kita buat? Kita masuk, tengok mayat tu, kalau keluarga dia nak buka muka, buka. Kalau keluarga dia tak sudi nak buka, tak payah. Kita tengok je jenazah. Kemudian kita doakan dia. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah. Abu Salamah ni seorang sahabat yang kuat perjuangan dia. Seorang muhajirin yang begitu hebat. Bila dia mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Nabi kita masuk nak ziarah Abu Salamah, wa qad syaqqa basaruhu, mata dia terbuka. Dia mati dah. Maknanya mata dia, adakah orang mati ni celak mata. Nabi kita tengok Abu Salamah, mata dia terbuka, fa aghmadahu, maka Nabi kita tutup, gosok mata dia biar tutup. Allahu akbar. Bahagianya Abu Salamah. Orang yang mari tutup mata dia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok, Nabi tutup mata, Nabi berkata, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Apabila ruh diambil oleh malaikat, mata kita tengok malaikat bawa naik ruh. Pasal itulah mata tu tengok. Dalam istilah kata memandang. Orang apa kata dia memandang. Dia bukan memandang kita, bukan tengok anak dia, dia tengok ruh dia naik, dibawa oleh malaikat. Bila Nabi sebut lagu tu, fadajja nasu min ahlihi, keluarga dia pun mula bising, mati dah, maknanya begitulah, terkejut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Nabi kata, jangan keluar perkataan kamu kecuali baik-baik. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada bapa kami, kepada keluarga kami ni, dan jagalah kami selepas pada dia tidak ada. Doa baik-baik. Jangan nak kata, habis dah lah, siapa dia lah nak beli makan ke aku, siapa nak mari atas aku ngaji pondok pula. Dah, jangan duk mikir lagi tu. Kita kena doa baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Tengok. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan aminkan apa yang kita kata. Bila kita doa, malaikat amin. Nak doa binasa, binasalah awak. Nauzubillah. Kemudian Nabi pun tengok Abu Salamah, Nabi doa. Dia doa kepada Abi Salamah, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Itu doa untuk dia. Kalau kita tukar. Kita tukar sebut nama orang mati. Orang mati nama apa? Siapa mati? Hamid mati. Kita berkata, Allahumma ghfir li Hamid. Kalau Hamid mati, Darwis mati, Allahumma ghfir li Darwis. Nah, ataupun kita tak ingat nama, Allahumma ghfir li hadzal mayyit. Kita tengok mayat, kita kata Allahumma ghfir laha, Allahumma ghfir li hadzal mayyit. Ya Allah, ampunlah kepada mayat ni. Boleh ikut semua. Allahumma ghfir li hadzal mayyit warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Masya Allah, itu doa Nabi menarik. Nabi kata Allahumma ghfir li Abi Salamah, ya Allah ampunlah Abu Salamah. Kalau kita doa tak tukar dia kan, Allahumma ghfir li hadzal, ya Allah ampunlah mayat ini. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah darjat dia di darjat yang tinggi. Wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin, gantikanlah orang yang jaga keluarga dia, jaga harta benda dia ni selepas dia tidak ada ni.
waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampun kepada kami dan dia wahai Tuhan sekalian alam, wafsah lahu fi qabri, luaskanlah kuburnya, jangan jadi kuburnya menghimpitnya ya Allah, wa nawwir lahu fi, cerahkanlah baginya dalam kubur. Masya Allah, tabarakallah, Allahu akbar. Jadi ada riwayat kata Allahumma ausi' lahu fi qabrihi, yang pentingnya wafsah lahu, ausi' lahu lebih kurang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jelaslah kita pandai ada doa tengok mayat. Ni dak pakai tengok mayat sengih, tak tahu apa. Pasal jenis hok pasal jenis gila ambil gambar agak, ambil gambar mayat. Lah. Kita pergi tengok mayat. Sama ada kita buka tengok muka dia, kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kan? Kalau dia perempuan, kita laki-laki, tak usah buka muka tengoklah. Kecuali mahram kita, keluarga kita, makcik kita, nenek kita, mak kita, boleh, kan? Nah, baik. Itu doa kita bagi kepada yang keempat. Tulis perkara yang keempat. Al-buka'u 'alal mayyit. Menangisi mayat. Biasanya lepas pada kita tengok orang mati, kita menangis ke tidak? Mestilah menangis, sedih, kan? Orang tak menangis tu, orang suka ke orang mati tu bukan keluarga dia ataupun orang yang dia tak sayang, sukalah mati, oh beres. Kalau dia sayang mati, innalillah, wah, betul tak? Baik, apa hukum? Tengok kita. Yajuzul buka'u 'alal mayyit qabla al-maut. Harus boleh menangis si mayat sebelum dia meninggal. Dia tengah duduk orang penazak tu, kita menangis sedih, ya Allah, permudahkanlah kematiannya ya Allah, mati dia husnul khatimah. Kita menangis, kita berdoa ketika itu. Akan tetapi lebih utama tidak menangis di hadapan orang yang nazak. Jangan duduk menangislah situ. Dia tengah nazak, kita teriak pula, menyusahkan hati dia. Kerana tangisan sebelum mati, bukan mata tu, boleh mati. Li'anna al-buka' qabla al-maut, kerana tangisan sebelum mati lebih utama daripada selepasnya untuk menzahirkan ketidaksenangan berpisah dengannya. Jadi mak dia tengok anak-anak aku sayang ke aku, pakak menangis habis dah aku nak mati, kan? Dan tidak menginginkan pada harta. Maknanya nampak kita sedih mak nak mati ni tak. Kalau suka, ayah kata suka aku nak mati dia, nak ambil pusaka aku tu. Dia. Kerana Nabi SAW menangis ke atas anak Ibrahim sebelum meninggalkannya. Jadi Ibrahim tengah nazak. Nah, Nabi kita SAW menangis. Wa qala, Nabi kita bersabda, innal aina tadma wal qalb yahzan wala naqul illa ma yurdi rabbana. Jadi Nabi kata apa? Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Allah. Nabi kata aku linangkan air mata dan hati terasa sedih, namun aku tidak akan berkata suatu melainkan perkataan yang disukai oleh Tuhanku. Jangan duk petempik lah. Mana kata-kata yang Allah Ta'ala tidak marah. Mana kita kata sedih lah nak berpisah. Sekadar itu je lah. Jangan lebih-lebih, jangan duk meratak tangis. Itu tidak boleh, kan? Dan kami di atas sesungguhnya aku sedih di atas kematianmu. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Jabir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ya Ibrahim, inna la naghni anka minallahi syai'a. Summa zarafat aynah. Nabi kata, Ibrahim, sesungguhnya kami tidak dapat menolongmu sesuatu dari ketentuan Allah. Allah tetapkan mu mati, mati lagi ni. Kalau kita bahasa kita gak, ayah, abah tak boleh buat apa dah lah. Mana kalau kita tengok orang keluarga nak mati, kita gosok dia. Ingatlah kepada Allah Ta'ala, kita tak nak buat apa dah. Nak tolong tak boleh, malaikat maut duduk depan, kan?
Maka kemudian Nabi SAW berlinang air mata. Bila Nabi mengalir air mata, berkata Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, atabki?" Masya Allah. "Ya Rasulullah, Tuhan menangis?" Kan Nabi kita larang meratap. Tiba-tiba Nabi menangis. Kenapa? Qala la awalam tanha anil buka. Abdurrahman kata, "Wahai Rasulullah, Rasulullah menangis. Tidakkah Rasulullah melarang menangis?" Nabi larang, kenapa menangis? Nabi kata, "La, aku tak larang menangis, walakin nahitu anin nauh." Nahitu walakin nahitu anin nauh, maknanya aku larang kamu daripada nauh, apa nak, meratap. Nahaitukum an, mana aku larang meratap. Maknanya kalau setakat meniti air mata, sosek-sosek, mengalir air hidung, itu tidak dilarang. Inilah kepada kita kan. Maknanya kalau dalam kitab ni kata elok kalau nak menangis sebelum mati, kita menangis 3 tu. Baik, selepas dia mati boleh nangis atau tidak? Tengok kita. Wa yajuzul buka ba'dal maut wa ba'dad dafni. Harus boleh juga menangis setelah kematian dia dan juga selepas pengkebumian. Mana lepas kita pergi bumi jenazah, kalau sedih menangis tak ada masalah. Kerana Nabi SAW baka ala ibni bintilah. Nabi SAW pernah menangis ke atas kematian cucunya. Cucu dia mati, Nabi kita SAW menangis. Allahu Akbar. Nama cucu dia tak ada. Umaymah, anak kepada ibnati ibnatihi, anak kepada Zainab. Umaymah nama. Ini siapa nak dapat anak sehari dua, nak ambil nama cucu Nabi nak. Nama dia Umaymah. Comel nama. Ini pun nama kose-kose nama penyanyi. Kan, nama cucu Nabi tak letak. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari. Itu dalil yang kedua, boleh kita menangis walaupun selepas dikebumikan. Dalil yang ketiga, tanda. Banyak dalil ni. Nabi SAW menziarahi pusara ibunya di Abwa, tengah jalan Madinah. Lalu baginda SAW menangis dan turut menangis orang yang berada di sekelilingnya. Masya Allah. Jadi Nabi kita pergi tengok, pergi ziarah kubur mak dia, nangis. Sahabat-sahabat ada bersama, menangis, sedih, terharu sebab dengan tangisan Nabi SAW. Hadis ini riwayat Muslim. Cuma kata di ulama, tanda sini, wa yakunul buka ba'dal mauti khilaful aula. Tetapi menangis selepas kematian menyalahi yang lebih utama. Patutnya utamanya kita menangis bila bila menangis waktu dia nak mati. Lepas pada mati tu kena sabar-sabar. Tak payah menangis dah. Uruskan jenazah, jangan duk sibuk, kan? Kenapa menyalahi yang aula? Kerana ketika itu bersedih ke atas apa yang telah lalu, telah luput. Kita menangis pun dia tak akan hidup balik dah. Melainkan jika dia mampu illa iza ghalaba. Kitab ni ada masalah. Melainkan jika dia tidak mampu. Tak mampu nak menahan tangisan, nak kawal emosi, tak boleh menangis, itu tak ada apalah, dimaafkan. Maka ia tidak mengapa. Li'annahu mimma la yamlikuhul bashar. Kerana perbuatan itu termasuk dalam perkara yang tidak dapat dikawal oleh manusia. Macam mana kita nak kawal? Di luar kawalan kita itu. Jadi boleh menangis tanpa kawalan, tanpa tak boleh nak kawal tangisan. Sebab
Tapi tak boleh apa dia? Tak boleh kita meratap. Tulis tepi kitab. Maka menjadi suatu kesilapan sebahagian daripada orang ni bila tengok anak cucu menangis dekat dengan mayat, oi pakak marah. Macam mana kita nak marah? Ini perasaan. Nabi pun menangis dekat dengan Ibrahim. Nabi kita menangis ketika Umaymah wafat. Macam mana kita kata tak boleh kan? Maka yang tak bolehnya kita menangis buat-buat itu tak boleh lah. Sebab kalau kita menangis dekat dengan mayat, jadi mayat tu jadi susah hati dia. Itu maksud dia. Innal mayyit la yu'adzabu bi buka'il hayy. Mayat tu rasa sedih dengan tangisan orang yang hidup. Dia tahu dia mati, cuma tak nak cerita. Dia tak nak Allah tangan gosok kepala anak dia. Lah, dia keras dah dia. Allahu akbar. Itu yang ke berapa? Berapa dah? 4. Tulis yang kelima. Letak nombor 5. Dan diharamkan meratap. Meratap lain. Menangis boleh dibenarkan dengan kawalan. Tetapi meratap, dia panggil dalam bahasa Arab kata an-niyahah. Apa makna meratap? An-niyahah. Meratap ni macam mana? Tengok ni. Dilarang, haram meratap, iaitu meninggikan suara dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Mati dah lah, ayah aku mati, tak ada lah orang nak beli kuih kat aku, nak beli kasut lepas tak ada dah. Bertepik, melaung, orang Kelantan kata kiu-kiu tu ya, tak boleh. Kita tahan sebab. Dan haram memukul dada. Ada setengah orang ni katok dada, tapa muka, ya waili, celaka dah lah aku, mayah. Mengoyak baju, tarik rambut, itu semua perbuatan. Menghitamkan muka, pergi ambil air dapur korang muka, tak boleh. Menabur debu atas kepala dan meninggikan suara tangisan secara berlebih-lebihan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi kita sallallahu bersabda, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'wa bid'awal jahiliyah. Nabi kata, bukan dari golongan kami, bukan dari pengikut aku, orang yang menampar pipi, mengoyak baju, menyeru dengan seruan jahiliah. Apa dia? Tadilah laungan-laungan karut tadi, bertempik, meratap, itu semua tu laungan jahiliah nama dia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana diharamkan memanggil, menjemput wanita-wanita upahan untuk menangis dan meratap kerana perbuatan itu menolong ke atas maksiat. Ingat molek. Niyahah ni maknanya ratapan. Kita pergi buat ratapan menangis yang lebih-lebih. Orang jahiliah dulu dia pergi panggil tukang menangis ni. Tukang menangis pula hok pandai berlagu. Dia mati dah lah pak cik. Pak cik ni orang baik, puji-puji melampau lah. Itu semua tu perkara yang haram perbuatan itu. Jadi pelajar kita kena beza di antara niyahah dengan tangisan, orang panggil secara naluri, kematian orang yang kita sayang. Itu dimaafkan, tidak mengapa. Tetapi yang salahnya apa dia? Meratap, itu tidak dibenarkan. Wadah? Perbezaan. Masalah yang ke-6, panjang lagi lah ratapan yang kita ringkasnya sebab masa kita pendek. Yang ke-6, tulis hukum cium kucup mayat. Boleh tak kita pergi cium mayat? Biasa kan, lepas pada nak kafan tu, yang terakhir sekali, orang pakat cium lah, cium dahi ayah dia, mak dia, adik-beradik dia. Boleh ke tak boleh? Tengok dalam kitab. Wa yajuzu li ahli al-mayyiti wa asdiqaihi. Dan harus boleh bagi keluarga mayat dan sahabat-sahabat dia.
Kena ingatlah tanda sini. Yang laki-laki je, yang perempuan ni, kecuali mahram. Siapa dia mahram? Keluarga dia yang terdekat, yang tak batal wuduk dalam istilah kita, istilah orang mazhab Syafi'i ni. Itu boleh. Tapi kalau orang lain, ni guru saya ni, mari anak murid perempuan sengih-sengih nak cium lah, kita kata pergi balik awak. Pandanya teh. Tak, jangan boleh. Keluarga dia boleh. Siapa lagi boleh? Anak-anak cucu dia boleh, kan? Itu dibenarkan. Kerana mana dalil? Tulis. Kerana itu mana dalilnya? Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Maz'un wa huwa mayyitun, ataupun ba'da mautihi. Allahu akbar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Maz'un, seorang muhajirin yang terawal mati di Madinah. Bila mati, Nabi kita pergi ziarah dia, Nabi doakan, wa qabbala, Nabi kita cium Utsman bin Maz'un. Kita kata bahagia engkau ya Utsman, kematianmu dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disolat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Yang kedua, tanda. Yang pertama siapa dia? Nabi kita cium Utsman bin Maz'un. Yang kedua, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Sayyidina Abu Bakar mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. La ilaha illallah. Bahagia Sayyidina Abu Bakar. Ketika wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang duk bising-bising. Sayyidina Umar marah. Duduk dekat luar rumah Nabi. Sayyidina Abu Bakar ni, Aisyah tu anak dia bebas masuk dalam rumah, kan? Dia masuk dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, dia pergi tengok jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi. Abu Bakar kata, tibtan hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Abu Bakar menangis dan dia cium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil bahawa kata di para Imam Nawawi kata, perbuatan Sayyidina Abu Bakar itu tak ada siapa pun engkar. Jadi ini menunjukkan bahawa boleh kita cium mayat. Baik, timbul soalan, suami kalau isteri mati, boleh tak suami pergi cium isteri dia? Ataupun isteri yang meninggal, suami meninggal, isteri cium suami, jawabnya tidak menjadi masalah. Sebagaimana dalam kitab kita ni kata, pernah satu hari Aisyah radhiyallahu anha sakit. Dia kata raja Rasulullah daripada kubur. Nabi balik daripada bakit, dia tengok Aisyah dia kata, Aisyah kata, wa ra'sa, sakit kepala lah. Gitulah ibarat gitu. Kata Nabi, kata aku sakit kepala juga. Nabi kata, ma darruki law mitti qabli. Pelik apa yang Aisyah, kalau mau mati dulu belum aku, kan, aku akan mandikanmu, aku akan kafanmu, aku akan solat dan aku akan kebumikanmu. Kata di para ulama, ini menunjukkan bahawa harus boleh suami cium isteri dia, ataupun sebaliknya isteri cium mayat suami dia, kerana di situ dia panggil takbilus syafaqah warrafah, cium sebagai tanda kasih sayang, wada sebagai kali yang terakhir atas dunia ini. InsyaAllah kita jumpa pula di akhirat. Tapi kalau suami itu pasal jenis gila, nak pergi cium lagi bini kerana geram kepada dia, tak, jangan bagi. Ni orang topuk dia panggil. Bini mati pun nak gila, mana dia panggil ciuman kasih sayang sebagai wada kali terakhir, itu dibenarkan. Alhamdulillah. Baik. Apakah ciuman yang tak boleh? Tanda ini. Tak bolehlah kita cium orang-orang yang silang jantina yang bukan mahram, jangan campur, jangan. Awak laki-laki nak pergi cium orang perempuan lain, tak boleh.
Tengok dalam kitab ni kok. Akan tetapi dilarang juga mencium peti mayat. Orang cium mayat, kita pergi dia cium keranda mayat. Cium keranda, apa boleh pelik ni? Yang diletakkan di atas kubur lah, itu tidak boleh. Sebagaimana dilarang mencium kubur. Jangan pergi cium kubur. Ni ada setengah orang ni pergi cium kubur lah. Ketika masuk untuk menziarahi kubur wali-wali, hidup cium kubur, jangan. Gosok, itu semua tu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tulis, tidak boleh pergi mencium ataupun menggosok-gosok kubur-kubur, tidak boleh. Hak cium apa bolehnya? Tuan dia waktu dia ada. Waktu dia hidup kita pergi ziarah dia tu, kita cium dia, itu boleh. Lepas pada itu jangan duduk cium lagi. Baiklah. Kita berpindah pula masalah yang ke-7. Tanda. Masalah memindahkan mayat dan membongkar kuburnya. Boleh tak boleh kita pindah mayat? Mayat ni kena pindah. Tengok, yahrumu. Haram memindahkan mayat sebelum dikebumikan dari negara tempat meninggalnya kepada negeri untuk dikebumikan padanya. Jangan. Dia kata yahrum. Dalam kitab fiqh Syafi'i ini haram pindah mayat. Haram pindah mayat daripada negeri-negeri. Sekalipun jika mayat itu tidak berubah. Kita kata setakat 1 hari mayat tak berubah dah. Tak ubah. Nak kelik juga. Tak. Kerana perbuatan itu termasuk menunda, melambatkan, melengahkan pengkebumiannya. Lambat ni. Dan terdedah untuk dilanggar kehormatannya. Boleh jadi mayat ni akan jadi busuk, berbau. Tak molek lah. Sekiranya dia berwasiat. Aku ni nak pergi luar negara ni. Contohnya kita kata nak pergi negara orang putih lah. Kalau aku mati, buat balik ke Malaysia. Apa hukum? Lam tunfas. Dalam kitab ni kata tidak dijalankan wasiatnya. Dia mati situ, ke bumi situ. Situ pun ada orang Islam, ada kubur, dipersilakan. Tak payah pindah-pindah. Kerana syarak memerintahkan atas bersegera dikebumikan mayat dan memindahkannya melambatkan pengkebumiannya. Setara mana jauh ni kita kena tengoklah. Ada setengah orang ni daripada Kuala Lumpur balik sini 4 jam. Lambatkan sikit. Baru ni ada seorang, kalau kita sebut tu, ramai orang kenal di sini, jadi anda tak nak sebut. Dia mati di negara orang putih, di England ke di Amerika, tak ingat. 5 hari baru mayat sampai ke Malaysia. Subhanallah. Buat apa tunggu? Menyeksa mayat tu 5 hari baru sampai. Kita kata lah, tak, ke bumi kelah di mana bumi dia meninggal, disitulah tanah kubur dia. Tak usah duduk balik-balik. Jangan duduk main. Ni bawa balik 5 hari. Dah. 5 hari tu. Menunggu mayat 5 hari bawa balik. Boleh dipindahkan pada 2 negeri yang bersambung atau berhampiran. Dekat orang mati sini nak kita naik kapal tu. Dekat tu. Kerana ada kebiasaan pengkuburan itu dilakukan di luar negeri itu. Li'anna al-adah jariyah. Jadi orang panggil luar kawasan sikit. Boleh. Yang diiktibarkan pada setiap negeri adalah jarak yang berhampirannya. Yang diiktibarkan pada kehampiran jarak ialah tidak berubah mayat sebelum sampainya. Maknanya zaman dulu orang tolak jalan kaki. Mana kalau zaman kita ni, kalau setakat kalau lumpur balik sini, hok balik luar negara pun tak berubah mayat sebab diawet dah mayat tu. Letak ubat. Kenapa nak letak ubat? Letak dalam kubur. Allahu Akbar. Dikecualikan dari yang demikian jika mayat itu berhampiran Makkah atau Madinah. Lain. Kan? Kita mati di Jeddah. Nak pergi tanah di Mekah, itu tak apa.
mati di Badar nak bawa mayat pergi ke Madinah, itu bolehlah, dekat. Atau Baitul Maqdis, mati di kawasan mana di Syam, nak pergi tanah di Palestin, boleh. Maka boleh dipindahkan kepadanya kerana kelebihan fadilah pengkebumian padanya. Wallahu alam. Jadi ada kelebihan dia. Ada kelebihan masalah pindah mayat. Itu masalah yang ke-7, pindah mayat. Jadi kita kena sedarlah. Kadang-kadang ni tak perlu pun pindah mayat. Siapa 5-6 hari tunggu, kenapa? Baiklah kita tanam di sana, kan. Ni ada setengah pelajar mati luar negara. Mak dia kata balik mayat. Buat balik pun tak ada tanah juga. Letak di sana lah. Doa kita duduk rumah pun sampai pahala. Siapa kata tak sampai? Kita akan bincang dalam bab pahala dia hujung nanti insya-Allah. Baiklah. Masalah yang ke-8, kalau kita nak letak nombor lah, yang ke-8, masalah bongkar kubur. Kita bongkar kubur. Hak tadi pindah mayat, hak tak masuk kubur lagi ni. Kan? Mayat duduk luar, tak belum masuk kubur, kita pindah. Yang ni masalah sudah apa? Sudah masuk dalam kubur, nak pindah balik mayat. Boleh ke tak boleh? Itu dia panggil tulis bahasa Arab kata nabsh, num ba shin, nabshu maknanya korek balik kubur. Adapun pemindahan mayat setelah pengkebumian, lepas kita kebumi jenazah, dia tak boleh nak balik kapur pula, gali semula mayat, buat balik. Haram membongkar kubur sebelum hancurnya. Tak boleh. Kedai kita tanah tak boleh bongkar balik, kecuali beberapa sebab yang akan diberitahu nanti. Tapi kalau mayat sudah hancur, lama dah mayat tu, mengikut pengalaman ahli-ahli pengalaman mengenai bumi kawasan ni, dia kata mengikut pandangan saya, pengalaman saya, mayat dalam bumi ni hancur dah ni. Kita kata 5 tahun ke berapa tahun dah, 10 tahun dah mayat ni, maka kita boleh buka balik kubur tu untuk tanah orang lain. Boleh. Dan haram membongkar dan mengeluarkannya dari kubur untuk dipindahkan ke negeri lain. Tak boleh ambil. Atau untuk disolatkan. Lepas kita tanah, saya anak dia mari. No. Saya nak ambil mayat balik ke kampung. Tanah dah. Tak boleh angkat dah. Awak duduk sini lah. Mati mari duduk sini juga. Awak balik ke kampung pula ayat. Tidak boleh. Ataupun lepas di ke bumi, mari tukar mandi mayat. Kita tak solat lagi mayat ni tu. Tak solat lagi. Tanah dah. Sudah. Apa jadi? Dan haram membongkar untuk mengeluarkannya dari kubur untuk dipindah ke negeri lain atau untuk disolatkan. Tak boleh. Jangan duk main. Atau untuk dikafankan. Mayat tak kapai lagi tu. Tak boleh buka dah. Solat tak boleh. Habis buat macam mana? Solat atas kubur. Solat di atas kubur. Kapai? Dia duduk dalam kubur tu, kapai dah lah tu. Tutup dengan tanah dah, bukan kapai dengan kain, dikafankan dengan tanah. Tak boleh buka balik. Kerana ia termasuk melanggar kehormatan si mati. Ini termasuk dalam melanggar kehormatan siapa? Si mati. Boleh membongkar kubur, tanda. Tulis tepi kitab. Sebab-sebab dibolehkan bongkar kubur. Boleh membongkar kubur dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak seperti nombor 1. Jika mayat telah hancur menjadi tanah. Jadi pengalaman ahli kubur, penggali kubur kata kubur ni hancur dah. Tuan dia sudah jadi tanah. Tulai-tulai dia repuk habis dah. Maka boleh digali
kubur itu dan dikebumikan mayat lain padanya. Macam di Mekah, tanda pelajar. Kubur di Mekah, di Madinah dia buka balik. Ana tanya pengalaman penggali penjaga kubur, dia kata kam mudah, berapa tempoh nak buka balik? Dia kata hawali 4 sinin, 4 tahun. Dengan cuaca panas negeri Mekah dia tu, 4 tahun mayatnya akan jadi hancur. Kecuali hak tak hancur ada. Mana kita buka tengok, Masya Allah, 5 tahun yang lalu tuan dia ada dalam tu. Biasanya kalau mayat tak hancur, kain kafan dia tak hancur, putih lagu itulah kain kafan dia. Masya Allah, tabarakallah. Itu kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada orang. Jangan pergi korek kubur cari hak mana mayat tak hancur. Jangan mari cari pasal hak tak hancur, kita pun pacok daerah ni tak hancur ni. Ramai lah orang mari muja malakara. Dia bukan mari nak ambil pengajaran, mari ambil nombor ekor. Baik. Jadi boleh kita gali untuk tanam orang lain. Begitu juga boleh untuk ditanami bumi itu. Kita kata nak tanam orang ataupun zarak. Mayat tak ada dah. Kita pun gali-gali kita tanam pokok. Boleh. Dan boleh didirikan bangunan dan seluruh bentuk kegunaan. Maknanya syarat lah. Kita dah bincangkan dalam siri yang lepas. Kalau tanah wakaf tak boleh kan. Mana hak ni tanah dia sendiri, keluarga dia kita kata. Satu. Yang kedua, tanda. Sebab yang kedua dibolehkan, boleh membongkar kubur apabila mayat dikebumikan tanpa menghadap kiblat. Lepas dia tanah, dia musyarak apa dia, kita paling salah tadi. Dia pusing ikut nu, ikut belakang. Kiblat kau ni, dia hadap muka kau nu. Boleh korek mula awal kali. Boleh dikorek balik. 2. 3. Sebab yang ketiga, boleh digali semula kubur apabila mayat itu ditanam tanpa dimandikan. Maka tanah gitu tak mandi. Tak boleh. Sebab macam mana mau mandi? Kalau solat tak apa lah kita solat atas kubur kan. Kalau kafan, kita kafan dia dengan tanah tu. Mandi macam nak buat? Allah waya tu dalam bumi, boleh? Atas paip bomba masuk? Tak. Maka boleh dibongkar. Sebab yang keempat, audufina, ataupun orang tu dikafankan dengan kain yang dicuri. Masya Allah, tabarakallah. Dia pergi curi kain kedah, kapai orang mati. Sudah kita tanya tuai, dia mari cegak. Mana pencuri kain aku tadi? Aku nak mula kain. Korek kubur ambil kain dia. Masya Allah. Ataupun ditanam dengan sutra. Tanam dengan sutra pula dah. Itu yang kelima. Yang kelima, gitanam dengan sutra pembaziran. Sutra baik orang hidup pakai, bukannya orang mati. Yang keenam, atau ditanam pada tanah yang dirampas. Kita rapah tanah orang, kita gitanam kubur itu. Tuai dia mari, aku tak wakaf untuk kubur ni, ambil balik mayatmu. Boleh, buka balik. Yang ketujuh ni, atau terjatuh dalam kubur itu benda yang berharga. Kita gali-gali kubur, kita kebumi mayat, jatuh benda. Dia kata cincin hok mahal jatuh berapa? Naik. Mana cincin aku? Dalam kubur, korek mula. Kalau jatuh handphone, lagu mana? Tengoklah. Kalau handphone cak ayam, tak sedap gali lah. Tak. Pakai duduk situ. Kalau telefon mahal baru beli. Nama apa telefon hok mahal ni? 4,000 kan? Plus. Pandai belakang. Telefon sampai 4,000, membazir tu, korek balik. Boleh.
Berapa dah kita? Yang ke 8. 8 dah. Atau dalam perut wanita itu ada janin yang diharapkan hidupnya, seperti jika berusia 6 bulan ke atas, maka kubur itu boleh dibongkar dan dibelah perutnya. Masya Allah, tabarakallah. Tak tahu siapa dia nak ngesaban janin itu hidup lagi. Ini andaian lah, 8 perkara ini andaian. Tengok nota di bawah. Yang demikian juga boleh sebelum dikebumikan. Maknanya kalau wanita ni mati, sebelum dikebumikan tu gerak perut dia. Dia ada anak, ada baby dalam. Maka boleh. Apabila seorang wanita meninggal dunia dan dalam perutnya ada janin yang hidup, hendaklah dibelah perutnya dan dikeluarkan janin itu jika diharapkan hidupnya. Iaitulah jika dia berusia 6 bulan ke atas. Jika tidak diharapkan hidupnya seperti kurang dari 6 bulan, tidak boleh dibelah, kerana tidak ada makna untuk melanggar kehormatannya dan tidak dikebumikan sehingga diketahui kematian janin itu seperti diam, pergerakannya sudah tidak ada. Jadi zaman kita ni senang nah, kita ada ultrasound. Ada apa? Dia scan mek atas perut mati dah ni. Tanya sekali dengan mak dia. Dalam kitab kita ni kata ada 8 perkara yang dibenarkan. Apa dibenarkan? Benar apa? Untuk dibongkar balik kubur. Kita tanah orang tu dia marah. Bongkar. Kan? Jadi alhamdulillah. Manakah dalil nafs? Dalil boleh dibongkar balik kubur? Tengok. Dalilnya ialah hadis Jabir radhiyallahu anhuma, bahawa ayahnya Abdullah bin Haram dikebumikan dalam peperangan Uhud bersama dengan laki-laki lain dalam satu kubur. Satu kubur tak 2 orang. Katanya, kemudian aku rasa tak sedap hati membiarkan ayahku bersama orang lain. Lalu aku mengeluarkannya selepas 6 bulan. Lepas 6 bulan dia pergi minta dengan Nabi nak buka balik kubur ayah dia tadi. Buka balik. 6 bulan dah ayah dia mati. Maka aku mendapati keadaannya seperti hari dikebumikan. Masya Allah, mayat tak hancur. Selain daripada telinga dia, mana telinga dia mungkin kena senjata masa perang Uhud tu, ada nampak usak sikit. Hak lain-lain tak ada. Masya Allah, tabarakallah. Ini dari hadis dalam Bukhari. Dalam satu riwayat, aku mengeluarkannya lalu meletakkannya dalam satu kubur. Dia ambil ayah dia gali kubur lain, letak seorang. Itu dia panggil dalil maslahah lah. Kubur tadi, kalau kita yakin dia tu tak rusak. Sebab insya-Allah orang mati syahid ni biasanya mereka mayat dia tidak hancur. Tidak hancur. Banyaklah cerita mati syahid ni. Nak dengar cerita ke tak mau? Sayyidina Hamzah, tengok, ayah Jabir dibuka selepas 6 bulan. Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud, lepas pada dia mati syahid, dikebumikan di tepi masjid yang ada sekarang. Situ kubur dia. Masjid itu di tepi air, tepi tali air, dipanggil wadi. Pada tahun 46 Hijrah, tanda pelajar. Tahun 46 Hijrah, mari banjir, terbongkar kubur. Ingat, perang Uhud tahun berapa? Baru tanda, tahun 3. Perang Uhud tahun 3. Banjir tahun 46. Berapa tahun? 46 tolak 3 berapa? 43 tahun. 43 tahun berlalu, mari banjir, keluar kaki Sayyidina Hamzah. Masya Allah, tabarakallah. Kaki dia keluar daripada kubur, nyuak lari air. Sahabat-sahabat lalu, hadhihi qadamu Hamzah. Masya Allah.
Orang Arab ni pengecaman dia kuat. Dia tengok kaki dia kena, kaki Hamzah ni. Itu kelebihan orang dia. Kita ni tukar selipar kena ke tak kena? Balik rumah tengok mana besar sebelah. Buta kaki kita dah. Dia marah kaki dia buta, padahal mata dia buta. Maka dipindahnya mayat Sayyidina Hamzah diletak di dalam perkuburan syuhada Uhud sekarang. Ada lah ni. Kalau kita pergi ziarah lah ni, kubur Hamzah telah dipindahkan. Itu setelah berlaku 43 tahun kematian mereka. Itu para syuhada radhiyallahu anhum. Baiklah, sebagai pengakhiran, timbul lagi satu masalah. Nabi kita dalam hadis yang telah kita bincang dalam siri yang lepas, Nabi kita larang membina masjid di atas kubur. Nabi kita larang bina apa? Bina masjid atas kubur. Baik, kalau orang bina juga macam mana nak buat? Kita pergi sini ada kubur, ada masjid. Maka para ulama kata kita kena tengok siapa dulu, kubur dulu ke masjid dulu? Siapa dulu? Kubur dulu. Masjid dibongkar. Kerak masjid. Dia buat lain. Sini kubur, jangan buat binaan masjid atas kubur. Nabi kita larang. Dalam siri yang lepas anda dah bincang beberapa hadis, Nabi kata la'anallah. La'na. Kan? Syirarul khalqi, manusia paling jahat, manusia mana? Buat binaan atas kubur, buat masjid atas kubur. Banyaklah benda. Qatalallah. Maka para ulama kata, kalau kubur dulu di sini kita mari bina masjid, maka kita kena runtuhkan masjid. Buat lain. Tapi kalau masjid dulu lepas tu mari kubur, bongkar kubur tu, angkat di tanah lain. Wadah? Jangan solat di mana di dalam masjid yang ada kubur di situ. Kan Nabi kita larang, la tusalli ilaihi, jangan kamu solat ke arah kubur. Itu hadis yang telah kita bincang dalam siri yang dulu. Ini kalau ada kubur macam ni, pihak berkuasa agama kena ambil tindakan lah. Tak boleh biarkan begitu. Ada orang kata tu kubur Nabi. Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dalam masjid tu. Luar rumah dia, dalam rumah dia. Cuma zaman Marwan tu dia ditambah jadi masuk dalam kawasan masjid. Tak bolehlah kita nak kias di situ dengan kubur kita. Kan siapa dia berani nak pergi buka buka kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar sekalian, itu je yang kita sempat dalam siri ini. Ada berapa isu? 8 perkara isu yang berkait dengan apa? Dengan jenazah. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang masalah yang ke-9, iaitu masalah tasyyi'al janazah. Masalah apa? Apa nak tasyyi'? Mengiringi jenazah. Sama ada laki-laki atau perempuan, macam mana? Sekarang ni kita tengok orang perempuan ramai ikut jenazah ke kubur. Tunggu dalam penjelasannya secara detail di dalam CD yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.